Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa dalam surga, 我们在天上的父， kami ingin serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. 我们将这段时间交在你的手中， Tuhan tolong setiap kami, 恳求你帮助我们每一位， sehingga firman Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. 求你的话语，求你让我们每个人听到你对我们说 Sehingga 话。 firman-Mu tidak lewat begitu saja, 主啊，让你的话语不这样就过去了， tapi berdiam di dalam kehidupan kami sehari-hari. 乃是停留在我们每一天的生活当中。 Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. 主啊，我们将这段时间交在你的手中。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们奉主耶稣基督的名祷告，阿门。 Mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. 我们来读一段的经文， Kita melihat dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. 我们来看约翰福音19章28到30节。 Akan dibacakan hanya di dalam bahasa Mandarin. 我们用中文来读约翰福音第19章28到30节。自此以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋，放在那里，他们就拿海蓉浇满了醋，绑在牛气草上，送到他口。耶稣赏了那次，耶稣赏了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。 Pada hari ini kita berbicara mengenai the glory of the cross. 今天呢，我所要讲的题目是十字架的荣耀， Kemuliaan salib. 就是十字架的荣耀。 Kalau saya pikir-pikir sebenarnya bukan salibnya kali ya yang mulia ya. 如果我想的话呢，其实呢，这个十字架并不是荣耀， Tetapi kita melihat di situ, di salib itulah kita melihat Kristus melakukan sesuatu bagi kita. 但是我们在这个十字架上看到主耶稣为我们所行的大事， Sehingga barangkali tentu kita lebih mengerti atau lebih tepatnya adalah kemuliaan Yesus di atas kayu salib. 所以我们更切实的说呢，主耶稣在十字架上的荣耀。 Jadi tentu yang mulia bukan salibnya tapi Yesusnya dong yang mulia ya. 当然，这个十字架并不是荣耀，而真正的荣耀是主耶稣。 Lalu apa itu maksudnya kemuliaan? 那么呢，这个荣耀的意思是什么呢？ Wah, kita bayangkan kemuliaan itu sebagai misalnya waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. 就是呢，当我们想到这个荣耀的时候，我们就会想到主耶稣在山上的这个荣耀。 Lalu Yesus menampakkan diri di sana bersama Musa dan Elia. 那么呢，主耶稣在那边显现，跟摩西、跟以利亚， Wah, mereka berada di dalam kegemerlapan 他们呢是在很荣耀的 dengan 国里面， sinar misalnya 在那边有很大的荣 yang 光， sangat menyilaukan. 而且呢很悦目。 Maka jadi kita melihat bahwa itu adalah sebagai kemuliaan Kristus. 那么我们可能会讲，这就是基督的荣耀了。 Tetapi bukan hanya berkedap-kedap begitu. 但是呢，并不是这样的。 Ada cahaya berkemilauan. 那边呢有很大呢闪闪发光的光。 Kalau para teolog mengatakan kemuliaan itu adalah bukan semata-mata satu karakter daripada Tuhan. 那么有些神学家说呢，这个荣耀呢，并不是主耶稣基督的品格。 Di samping kekudusannya, 在它里面有这个圣洁， kemurahannya, 有他的怜悯， kebaikannya. 有他的良善。 Tapi glory itu adalah sesuatu yang muncul daripada diri Tuhan Yesus. 但是这个荣耀呢，是从主耶稣的身上所发出来的， Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 就是主耶稣所行的事。 Dan dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu muncul rasa kagum dari diri kita. 所以呢，主耶稣所行的事呢，从我们的心里呢，发出一个赞叹的声音。 Suatu perasaan awe-inspiring. Suatu perasaan kagum bukan main. 主啊，令我们感到非常的敬佩。 Anda mengingat
kisah Petrus pada waktu dia menangkap ikan? 我们还记得呢，主耶稣这个彼得呢，在捕鱼的时候， mereka sudah menangkap ikan, mencoba menangkap ikan semalaman. 他们已经整夜了捕鱼了， Tapi mereka tidak dapat ikan. 但是他们没有捉到鱼。 Memang kalau pada waktu itu tidak ada ikan, ya sudah tidak ada ikan. 若是在当时呢，如果没有鱼就算了吧。 Tapi setelah mereka berlelah-lelah semalaman mencari ikan dan gak dapat, 那么他们一整夜捕鱼，他们已经很疲倦了，而且呢没有捕到鱼。 lalu Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi lagi menangkap ikan. 但是主耶稣吩咐彼得呢，他还出去捕鱼。 Tuhan Yesus, Petrus mungkin berpikir, alah ini tukang kayu, mana ngerti ikan ya? 有可能彼得会想了，他只是一个木匠，木匠怎么可能懂得捕鱼的事情呢？ Ini malah mau ajar-ajar saya yang sudah nelayan berpuluh-puluh tahun. 他要教导我，其实呢，我已经有捕鱼的经验10多年了。 Tapi dia pikir, wah supaya mereka ini Tuhan Yesus puas, biarin, saya akan tetap lakukan. 但是因为是主耶稣吩咐我，所以我要去做。 Dan waktu mereka tangkap ikan, 当他们捕鱼的时候， lalu kemudian mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. 他们就捕到了很多的鱼， Sampai mereka harus memanggil perahu lain untuk menampung ikan-ikan yang mereka dapat. 甚至呢，他们还要叫别的渔船一起呢来拿这些所捕到的鱼。 Nah, apa yang dilakukan Petrus? 那么彼得所行的是什么呢？ Begitu melihat hal itu, 当他看见了这件事之后， maka terjerembablah Petrus di hadapan Tuhan Yesus. 那么呢，彼得就在主耶稣的面前俯伏下来， Langsung dia berlutut. 即刻的屈膝跪下。 Dia berkata, Tuhan menjauhlah daripada aku. 他说：“主啊，求你远离我， Karena aku ini orang berdosa. 因为我是罪人。” Nah, pada waktu dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus, 当他在主耶稣的面前屈 pada 膝跪 waktu 下 dia 的时候， menyembah Tuhan 他 Yesus, 敬拜主耶稣。 di situ sebenarnya Petrus melihat kemuliaan daripada Tuhan. 其实，在那时，彼得已经看见了主耶稣的荣耀， Keilahian daripada Tuhan Yesus. Keilahian. 看见了主耶稣的神性。 Nah, sebenarnya itulah yang dimaksudkan pada waktu kita berbicara mengenai the glory. 就是我们现在所说的这个荣耀。 Di dalam Yohanes 19 ini, 约翰福音的9章， kita melihat Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. 主耶稣说成了， Dia berkata, tetelestai dalam bahasa Aramaik. 所以他的原文是成了。 Nah, kalau kita lihat apa maksud Tuhan Yesus pada waktu dia berkata tetelestai? 那么，当主耶稣说成了这句话是什么意思呢？ Untuk mengerti Tuhan Yesus bilang sudah selesai, maka kita perlu mengerti sebenarnya arti daripada pergumulan penderitaan Tuhan Yesus sejak di Getsemani. 若我们要明白主耶稣说成了这个意思的话， Kita 那么我们就要思想到主耶稣在客西马尼园的时候，他所面对的挣扎，所面对的痛苦。 Kita tidak sekedar melihat penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, 我们呢，只是一霎之间看到主耶稣在十字架上的痛苦， tapi kita harus telusuri malah dari sejak di Getsemani. 但是我们还是要想到主耶稣在客西马尼园的时光。 Di sana Tuhan Yesus berdoa, 那在那里，主耶稣祷告： Tuhan, jika Engkau berkenan, 主啊，若是可行， take up this cup, angkatlah cawan ini daripadaku. 求你叫这杯离开我。 Jadi kita melihat di situ Tuhan Yesus dalam segi kemanusiaan dan segi keilahian. 从这里我们看到主耶稣的神性与主耶稣的人性， Dua natur daripada Kristus. 就是主耶稣的这个神性， Segi manusia, 以人来说， segi ilahi. 就是他的以神性来说， 100% manusia, 主耶稣是100%的人， tapi 100% ilahi. 他也是100%的神。 Nah, pada waktu dia ke Getsemani, 当他在客西马尼园的时 di 候， dalam kemanusiaannya, 以人性来说，
Dia berseru, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 他现恳求，若是能的话，求你叫这杯离开我。 Banyak orang-orang berkata, wah Tuhan Yesus akan menghadapi kematian pada pagi hari. 那么很多人呢就说呢，主耶稣在清晨的时候就会面对死亡， Dia sangat ketakutan menghadapi kematian. 因为主耶稣呢很惧怕战间面对死亡。 Saya pikir apakah cuma begitu saja? 我想呢，怎么只是这样而已呢？ Tuhan Yesus takut untuk menghadapi kematian. 就是主耶稣惧怕面对死亡。 Kalau Tuhan Yesus cuma takut kematian, menurut saya Tuhan Yesus kalah dong sama teroris. 如果呢，按照我说呢，主耶稣惧怕死亡的话，那么我就说呢，主耶稣是惧怕恐怖分子了。 Kalau Anda nonton Netflix misalnya, 如果我们看那些战争的影片， ada satu film serial dari Israel. 在这个以色列呢，有一部的电影， Judulnya adalah Fauda. 就是它的屏幕叫法达。 Bapak Ibu tahu artinya? 你们知道它的意思吗？ Enggak kan? 不懂。 Saya sembarangan aja. Kamu nggak tahu ini. 我其实也不懂，我只是说而已。 Artinya chaos, kosong begitu. 它的意思是空的。 Jadi di situ diceritakan mengenai bagaimana Israel dan Palestina itu di dalam perang mereka. 这里谈到呢，以色列呢跟巴勒斯坦在征战的时期。 Pada waktu itu Israel misalnya dalam satu pesta pernikahan, mereka itu berusaha mau menangkap satu orang. 那么就是说呢，当以色列人呢在办一个喜宴的时候呢，他们就是要尽力的来去抓一个人。 Dia menjadi biang teroris. 就是呢，因为这是有这个恐怖分子呢参与在他们当中。 Tetapi sebelum biang teroris itu datang di pernikahan, 但是当这个恐怖分子还未来到这个宴席的时候， mata-mata ini semua udah ketahuan. 这些呢侦探呢就已经知道了。 Wah, langsung terjadi tembak menembak. 他们就发生了这个用枪呢开战的征战了。 Lalu yang menikah itu adalah keponakan biang teroris. 那么呢，这个结婚的呢是那个恐怖分子的侄 Lalu 儿， mati tertembak. 他们被枪刺死了。 Wah, istrinya tuh menjadi dendam sekali kepada Israel. 那么呢，这个的太太呢，非常的恨以色列， Lalu dia mengajukan dirinya untuk jadi teroris. 所以呢，他把自己成为了一个恐怖分子。 Didik dulu, 然后他受到了他们的教 lalu 导， dipasangin bom, 然后身上都带上了这些炸弹 lalu，disediain pemicu daripada bom itu. 然后呢，教导他怎样引这个炸弹可以爆炸。 Pencet, meledak. 那一按之下呢，这个炸弹就爆炸了。 Nah, itu wanita bagaimana? Oh, itu wanita 那 bagaimana? 么这个妇人怎么样呢？ Dia pergi ke satu kafe yang rame sekali. 然后他去抄一个很热闹的一个咖啡店里， Banyak orang Israel, 在那边有很多的以色列人， banyak juga tentara Israel. 在那里也有很多以色列的军人。 Dia masuk ke sana. 然后他进到里面了。 Lalu kemudian apakah ketakutan dia tuh? 那么是否他很惧怕呢？ Nanti gue pencet, aduh kepala gue, wah mental kemana? 他说呢，会不会等我一下按下去的话，我头不知道飞到哪里了。 Lalu tangan, kaki itu semua, wah mental juga kena. 他说呢，我的手脚呢也不知道在哪里了。 Apa dia ketakutan? 他会惧怕吗？ Pencet mati nih, pencet mati nih. 他会怕没有按这个炸弹的这个东西吗？ Pegang, gitu kan? Pegang. 他只是拿着而已。 Wah, meledak nih, meledak. 他一直希望它 Wah, 爆 bentar 炸， lagi mati nih. 然后一下子又把它 Rasanya 弄 apa 细 ya? 了。 Rasanya apa ya? 那感受是怎样呢？ Tidak kan? Dia pencet, wah, meledak. 然后他一按下去呢，整个就爆炸了。 Teroris tidak takut mati. 这些恐怖分子是不怕死的。 Tapi apakah Yesus di Getsemani takut mati? 那么主耶稣在克西马尼园是否是怕死呢？ Menurut saya tidak mungkin demikian.
按照我说呢，主耶稣并不可能是这样的， Tetapi penderitaan yang utama daripada Tuhan Yesus, 乃是因着主耶稣所面对是极大的痛苦， sesuatu yang paling berat yang ditanggung oleh Tuhan 就是主耶稣所要承担的是非常极重的担子。 adalah pada waktu dia menjerit di atas kayu salib. 当他在十字架上呼喊的时候， Eldi, Eldi, lama sabachthani. 以利以利拉玛撒巴德嘎尼， Dia tidak memanggil Bapakku, 他没有称 tapi 说 dia 天 sebut 父， Eldi, Eldi, 他说以利以利， yaitu artinya Tuhanku, Tuhanku. 他的意思说我的神，我的主啊，我的主啊， Mengapa engkau meninggalkan aku? 为什么你离弃了我？ Pada saat itu terjadi satu alienasi. 那么就在那时发生了一件奇迹。 Tentu kita tidak mengerti meninggalkan itu di dalam arti spasial di mana Tuhan pergi, begitu kan? 当然我们并不是说这样子主耶稣就离开了， Tuhan itu tentu selalu maha ada, bukan? 因为我们的主是无所不在的神， Bagaimana dia meninggalkan? 他们如何去离开呢？ Tapi terjadi suatu alienasi antara Allah Bapa dengan Allah Anak. 但是这就是成为一个分别的事情，就是我们的上帝离开了他的儿子， Di atas kayu salib itu 在这个十字架上， Tuhan Yesus menanggung semua dosa daripada manusia. 因为主耶稣担当了我们罪人的罪债， Dosa daripada seluruh dunia. 就是呢担当我们全世人的罪债。 Itu ditanggungkan semua kepada Tuhan Yesus. 主耶稣已经为我们担当了， Sehingga Allah yang kudus 以这圣洁的上帝 melihat bagaimana semua dosa daripada manusia itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. 当他看到主耶稣担当了我们全世人的罪， Kalau secara manusia kita katakan Allah tidak sanggup untuk melihatnya. 如果以我们人来说呢，是上帝呢无法呢也不忍心看到这样的场面。 Satu kejijikan, 对上帝来说是一件很可憎的事情， satu kehinaan, 这是一件很羞辱的事情， sesuatu yang sangat mengerikan. 这也是一件很可怕的事情。 Sehingga secara manusia 以我们人来说呢， Allah harus memalingkan mukanya. 那么上帝就掩面不看了， Karena dia tidak sanggup untuk melihat seluruh dosa daripada manusia. 因为他无法看到我们全世人的罪。 Dan puncak daripada penderitaan Tuhan Yesus 那么主耶稣在最痛苦的高峰， itu adalah pada waktu dia berseru, 就是当他呼喊的时候， Eli, Eli, lama sabachthani. 以利以利拉玛撒巴哥大尼， Itu adalah puncak daripada penderitaan Tuhan Yesus. 这是主耶稣最痛苦的高峰。 Nah, pada waktu Tuhan Yesus menderita semuanya itu, 当主耶稣呢在痛苦的时候， maka dia ada segi manusia, ada segi ilahi. 他有这个人的这个身份，也有这个神的这个身份。 Meskipun secara kristologi kita tidak mengerti bagaimana dua natur daripada Tuhan Yesus itu. 虽然这是以我们人性来说呢，我们无法了解这两个这个性格是如何的， Tapi di dalam doa Tuhan Yesus, 但是在主耶稣的祷告里 kita 面， melihat kedua macam natur daripada Tuhan Yesus. 但是我们看到这主耶稣这两个这个就是人性与神性。 Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 父啊，让若使行，倘若可行，求你叫这杯离开我。 Di situ kita melihat segi kemanusiaan daripada Tuhan. 这里我们看到主耶稣人性的一面， Sesuatu yang mengerikan akan dihadapi oleh dia ke depan. 就是在前面说他所要面对的可怕的事情。 Maka di dalam kemanusiaannya, 以人性来说， karena Tuhan Yesus 100% manusia, 因为主耶稣是100%的人， terutama kalau waktu dia menghadapi spiritual death, pada waktu kematian spiritual, 就是当他这个灵命呢将要死亡时， keterpisahan dengan Allah Bapa, 因为呢天父与他各界了， itu adalah puncak daripada penderitaan. 这就是他最痛苦的高峰。 Dia berkata kepada Allah Bapa, 所以他对天父上帝说 kalau boleh 若是可 cawan 行， ini lalu daripadaku. 求你叫这杯离开我。 Tapi kita langsung melihat
satu segi daripada keilahian daripada Tuhan Yesus. 但是我们再看主耶稣神性的一方面， Dia tidak berhenti sampai di situ. 他并不是到此为 Tapi 止， dia berseru terus. 他一直不断的在呼求。 Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. 但是不要照我的旨意，乃是要按照你的旨意。 Di situ kita melihat segi daripada keilahian daripada Yesus. 从这里我们看到主耶稣神性的一方面， Suatu segi di mana meskipun menghadapi sedemikian berat, dia takluk kepada kehendak daripada Tuhan. 虽然他必须要面对这么严重的这个痛苦，但是他还是顺服上帝。 Itu tugas dia untuk datang ke dalam dunia. 这就是主耶稣来到世上的任务， Hanya satu, 只有一个， untuk mati di atas kayu salib. 就是死在十字架上。 Maka dia berkata di dalam keilahiannya, 所以他以神性的一方面来说， bukan kehendakku, 不要照我的意愿， tapi kehendakmu lah yang jadi. 乃是要照你的旨意。 Nah, di situ kita lihat Tuhan Yesus di dalam segi keilahiannya. 从这里我们就可以看到主耶稣的神性。 Dicatat di dalam Injil dia berdoa 3 kali. 然后在福音书里记载，他祷告了3次， Dan dia tetap berdoa itu juga. 他的祷告只是一样的。 Tapi setelah dia 3 kali berdoa, 但是当他祷告3次了过后， tentunya maksudnya dia tidak berdoa cuma mengucapkan itu saja lalu balik ke murid begitu. 当然了，他不是这样祷告过后就回到这个门徒的旁边了。 Terus pergi lagi mengucapkan itu terus balik ke murid. 然后他又再去祷告，然后又再回到门徒的旁边。 Kalau cuma segitu aja, 如果是这样的话呢， murid-murid belum sempat ketiduran dong. 那么呢，这个门徒呢还没有睡 Jadi 着， pasti dia bergumul dalam doa. 因为呢，当主在为着他祷告在挣扎的时候， Tapi itu adalah inti daripada pergumulannya. 但是这就是他面对挣扎的核心。 Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. 就是可行，求你叫这杯离开我， Tapi bukan kehendakku, 但是不要照我的意思， kehendakmu yang jadi. 乃是要遵行你的旨意。 Nah, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. 这就是主耶稣所做的大功。 Pergumulannya adalah menghadapi nanti kematian di atas kayu salib. 这是他所面对的挣扎，就是要死在十字架上， Kematian secara jasmani, 就是他肉身上的死， kematian secara rohani, 而且他灵命的死， itu yang harus dihadapi Tuhan. 这是主必须要面对的。 Tapi kekuatan pergumulan di Getsemani 但是在客西马尼园所面对的挣 itu 扎， memberikan satu kekuatan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan tugasnya itu. 这就是给主耶稣一个很大的力量，使他能够完成这个任务。 Sehingga kemudian dia sampai naik ke atas kayu salib, 从这个审问呢，直到他上十字架， dia dicambuk, 他被鞭打， dia dicerca, 他被人辱骂， dia dihina, 被人轻视， dia diludahi, 被人吐口 dia 水， dipukul, 被鞭打 dia，dipaksa memikul kayu salib, 他被逼背上十字架， dipakaikan mahkota duri, 而且被逼戴上荆棘冠冕， lalu kemudian berjalan ke Golgota 然后要走上哥特撒的道路， sampai disalib. 直到呢上十字架。 Lalu kemudian orang-orang Farisi imam kepala itu 然后这些法利赛人以及这个祭司长们， katanya anak Tuhan. 如果你说你是上帝的儿子， Coba kalau engkau anak Tuhan turun dan selamatkan dirimu. 如果呢你是上帝的儿子，那么你就从十字架上下来吧。 Selamatkan diri aja nggak bisa. 若是人的话，你自救吧。 Mau jadi juru selamat manusia. 要成为罪人的，要担当我们罪人的罪。 Saya pengen tanya sama Bapak Ibu sekalian. Pengen tanya. 我要问弟兄姐妹们， Andai kata ya Tuhan Yesus turun dari salib, 如果主耶稣从十字架上下来， lalu gaplokin itu imam kepala orang Paris, blak blok blak blok blak blok blak blok. 然后掌握那些祭司长们， Terus naik lagi ke atas kayu salib. 然后又再上十字架。 Bisa apa enggak? 主耶稣能这样行吗？ Oh, jawab. Jumat Agung artinya
berani jawab begitu loh. 请你们回答。 Ini kan nanya. 我只是 Bisa 问你 nggak? 们，能吗？ Bisa nggak? 能吗？ Bisa. Dia Tuhan kok. 因为主耶稣是神，他一定能够做得到， Dia bisa aja lakukan. 他能够这么行。 Untung saya bukan Tuhan Yesus loh. 幸亏我不是主耶稣。 Kalau saya Tuhan Yesus, saya turun dulu loh. 如果我是主耶稣，我一定下来， Gaplok dulu tuh, kurang ajar bener tuh imam kepala. 然后呢，掌过那些祭司长。 Mentang-mentang pemuka agama. 你以为你是这个宗教的领袖， Mentang-mentang petinggi agama. 你们是这个宗教的领袖， So tahu mengenai firman Tuhan. 你太自以为你太懂得圣经的话了， Saya akan gaplok semuanya. 我就会打他们一巴掌， Gigi copot semuanya. 他们的牙齿全丢掉了， Lalu hidupnya sampai 90 tahun tapi nggak bisa makan. 而且那时他们不能够吃。 Bagaimana pasang gigi palsu kan? 怎么能够戴上假牙呢？ Semuanya copot seperti 因为 itu. 他的牙齿全给打掉了。 Tuhan Yesus bisa lakukan itu, 主耶稣能够这么的行， tapi dia tidak lakukan. 但是他没有这么行， Dia harus tetap merem dirinya untuk tidak melakukan apapun juga. 他控制自己呢，不要行任何的事情。 Sehingga Paulus kemudian menuliskan di dalam kitab Filipi, bukan? 以致呢，使徒保罗在腓立比这么的记载， Waktu dia sebagai manusia, 当他身为人的时候， dia merendahkan dirinya. 他卑微自己， Dia membiarkan dirinya seperti itu terhina. 他自己甘愿受人的辱骂。 Tapi itu kemudian ketaatannya, bahkan dia taat sampai mati. 他顺服于此， Dia taat sampai mati di kayu salib. 他顺服以致死在十字架上。 Itulah sebabnya Allah memuliakan dia. 所以呢，上帝将他升为至高。 Setelah semuanya itu berlalu, 当这些事过后， maka kemudian Allah memuliakan Kristus. 那么上帝使基督得着荣耀。 Dan bagi kita semua, 对我们每一个人， disitulah kita melihat the glory of Christ at the cross. 那么我们从这里就会看到十字架的荣耀。 Pada waktu kita melihat Yesus di kayu salib, 当我们看到主耶稣在十字架上的时候， di situ kita punya kekaguman. 那么我们会带着一个很钦佩的眼光， membuat kita tidak dapat berkata-kata. 以致我们无话可说。 Kekaguman atas semuanya itu. 因为我们为着主耶稣所行的事呢，生产出一个很钦佩、仰慕的心， Membuat kita tertunduk. 以致让我们俯伏下来， Membuat kita berlutut. 以致让我们屈下来， Membuat kita mungkin mencium tanah. 而只能俯伏直到我们跪地。 Karena apa yang Tuhan lakukan bagi kita. 这就是主耶稣为我们所行的每一件这个事情。 Itulah yang namanya the glory of Christ. 这就是十字架的荣耀的意思。 Yaitu kita melihat bagaimana dia lakukan semuanya itu untuk kita. 我们看到主耶稣所行的一切这是为了我们。 Dan lebihnya adalah pada waktu Paulus bercerita kepada jemaat di Roma. 尤其是呢，当使徒保罗呢在罗马对信徒所说的话当中， Tuhan Yesus melakukan itu semua 主耶稣所行的这一切， ketika kita masih berdosa. 就是我们还做罪人的时候。 Meskipun kita berdosa, 虽然我们是罪人， kita hina, 我们是一个卑微的人， kita jijik, 我们是可憎的人， menjijikkan bagi Tuhan. 在上帝看我们是为可憎的人， Tapi Tuhan sayang kita semua. 但是主耶稣爱我们每一个人。 Tuhan ingin memeluk kita semua. 主耶稣希望拥抱我们每一个人， Dengan darahnya dia ingin mengembalikan hubungan antara dirinya dengan Tuhan. 他用他的宝血让我们与他能够建立关系。 Itulah the glory of Christ. 这就是十字架的荣耀， Itulah kemuliaan Kristus. 这就是基督的荣耀。 John Piper mengatakan satu kalimat yang sangat indah menurut saya. 如果按照我呢一个名叫 John Piper 的人，他说了一句这么的一句话。
Dia katakan God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan itu sangat dimuliakan di dalam kita. 上帝呢，在我们心中是何等的荣耀。 Itu adalah pada waktu kita sangat puas kepada Dia. 以致我们在他主里面呢，我们有满足了。 Pada waktu kita sangat puas terhadap Tuhan. 就是在我们主里，就是我们在主里面，我们已经满足了。 Pada waktu kita sangat kagum akan pekerjaan Tuhan. 当我们为做主耶稣所做的每一件事感到很钦佩的时候， Saya sangat senang tadi waktu kita bertanggapan waktu pengakuan dosa, bukan? 当我很喜欢呢，就是刚才我们在认罪的时候的， Tuhan begini. 我们就说呢，上帝是这样子的。 Tapi aku mati rasa. 我赏了10位。 Aku mati rasa. Jadi melihat penderitaan, melihat the glory of Christ, kita tuh mati rasa. 就是呢，我们就是知道了这个是十字架的荣耀。 Tidak ada rasa kagum. 那么呢， Tidak ada rasa 没有感觉 kagum. 到很这个钦佩， Tidak ada rasa, wah bukan main yang Tuhan lakukan. 没有感觉到呢，主耶稣所说的一切是很特别的事情。 Itu berarti apa? 那么这意味着什么呢？ Apakah Tuhan tidak mulia? 是否主耶稣不再荣耀了呢？ Bukan Tuhan tidak mulia. 并不是主耶稣不再荣耀了， Tapi kita tidak melihat kemuliaan Tuhan di kayu salib. 因为我们没有看到主耶稣在十字架上的荣耀。 Jadi pada waktu kita melewati Jumat Agung ini, 让我们度过了这个受难节， kita kembali mengingat akan penderitaan Kristus bagi kita. 我们再次的纪念主耶稣为我们的受苦。 Kita mengingat apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. 我们再次的纪念主耶稣为我们所行的事情。 Kita ingat the glory of Christ. 我们再次的会想到呢十字架的荣耀。 Apakah kita masih kagum pada apa yang dikerjakan Tuhan? 我们是否为做主耶稣所行的事情而感到很钦佩？ Apakah kita masih tertunduk malu melihat apa yang Tuhan kerjakan untuk dosa kita? 是否呢？当我们看到主耶稣因着我们罪人所行的一切事情，我们感觉到很羞愧。 Apakah hati kita masih tergerak 我们的心是否有受到感动？ oleh kasih Tuhan buat kita? 因着主为我们所施展的大爱。 Ketika kita masih berdosa, 当我们还做罪人的时候， ketika kita masih hina, 当我们还是很卑微的时候， ketika kita masih menjijikkan, 当我们是成为可憎的人的时候， Tuhan Yesus, Tuhan ingin memeluk kita semua, 主耶稣希望拥抱我们每一个人， ingin merangkul kita semua, 他想要拥抱我们， karena Dia sayang kita, 因为他爱我们， Dia sayang kita. 他疼爱我们。 Mari kita tunduk kepala. 我们同心祷告。 Bapak Ibu sekalian, 各位弟兄姐妹们， seperti tadi kita lafalkan pada waktu pengakuan dosa. 就如刚才我们在认罪里面的祷告文一样， Apakah kita sudah menjadi mati rasa terhadap penderitaan Tuhan di kayu salib? 是否我们对主耶稣死在十字架上的事情而感觉到没有知觉感受了？ Apakah kita mati rasa Tuhan mengizinkan kita untuk mengenal Yesus dan datang kepada Dia? 是否呢？我们对主耶稣来到这个世界上，对这件事情，我们感觉到，已经没有这个感觉了。 Apakah kita mati rasa pada waktu kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita? 当我们看到主耶稣在十字架上为我们所做的每一件事情的时候，是我们没有这个知觉、这个感受了。 Bapak Ibu sekalian, 各位弟兄姐妹们， pada waktu kita mati rasa, 当我们没有感觉的时候， kita kehilangan berkat Tuhan. 我们已经失去了上帝的祝福， Kita kehilangan
kemuliaan daripada Tuhan. 我们已经失去了主的荣耀， Kita hilang the glory of Christ di dalam hidup kita. 在我们的生活当中，我们已经失去了十字架的荣耀。 Sebab Tuhan sangat sekali, sangat dimuliakan di dalam hidup kita. 因为呢，主在我们的生命当中是何等的荣耀， Pada waktu kita sangat kagum, 所以呢，我们要产生这个很佩服、很钦佩的心， sangat puas terhadap pekerjaan Tuhan. 为着主为我们所做的事情感觉到很满足， Sangat terharu atas kasih Tuhan. 为着主对我们所施的大爱而感觉到很感动。 Bila semua itu ada pada Bapak Ibu sekalian, 但愿我们每一个人的心中拥有这样的想法， bersyukur. 感恩。 Bersyukur kalian masih melihat the glory of Christ. 让我们能够看见十字架的荣耀，而向神献上我们的感恩。 Tapi kalau kalian tidak melihat itu, 若是你没有看到这个， berdoa kepada Tuhan, 我们向主祷告， kembalikan semuanya itu. 然后把这一切归给上帝。 Tolong saya yang mati rasa, 主啊，求主你帮助我已经失去这个感受、感觉的人， yang tidak bisa melihat kemuliaan Kristus di atas kayu salib. 不能看到你在十字架上的荣耀。 Silahkan Anda berdoa di dalam hati masing-masing. 让我们每一个人在自己的心中再次的祷告。 Ya Tuhan, 主啊， pada waktu kami kehilangan kekaguman akan Tuhan, 当我们失去了对主的仰慕、你的爱慕的时候， kami kehilangan kekaguman akan pekerjaan Tuhan di kayu salib. 我们已经失去了你在十字架上为我们所做的一切，而没有这个仰慕的心的时候， Kami kehilangan rasa di mana Tuhan begitu mengasihi kami. 我们已经对主你对我们的爱心没有感觉了。 Kami tidak melihat bagaimana Tuhan ingin merangkul kami. 我们没有看到主你正想带领我们，使我们归回你。 Bagaimana Tuhan ingin memeluk kami. 主啊，你想要拥抱我们， Sekalipun kami hina, 虽然我们是卑微的， sekalipun kami jijik, 虽然我们是可憎的， sekalipun kami sebenarnya kotor, 其实我们是污秽的， sekalipun kami sebenarnya penuh dengan dosa. 其实我们是一个充满罪的人。 Tuhan, 主啊， tolong setiap kami 求你帮助我们每一位。 tetap bangkitkan seumur hidup kami 主啊，求主你复兴我们每一个人， untuk melihat kemuliaan Tuhan, 让我们能够看到主你的荣耀， untuk tidak kehilangan kekaguman akan Tuhan, 好让我们对主不至于失去了这个仰慕钦佩的心， tidak kehilangan kekaguman akan kasih Tuhan yang begitu besar, 不会失去了你对我们的爱， tapi seumur hidup kami 乃是在我们一生当中， kami hidup berdasarkan itu. 我们的生活的根基就是以这些为根基， Seumur hidup kami 在我们一生当中都仰慕你， kami boleh terus mengagumi Tuhan. 让我们的一直的不断的来倾慕你、仰慕你。 Itulah kemuliaan Kristus di dalam diri kami. 这就是基督在我们生命当中的荣耀。 Tolong jemaatmu ya Tuhan, 主啊，求主你帮助每一位主你的儿女们， supaya mereka boleh sungguh merasakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. 让每一个人在每一个人生命里面都能够经历到神你的荣耀。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。